Selamat bersua kembali murid-murid. Hari ini kita masih lagi belajar tajuk 2.0 manusia, standard kandungan 2.3, perkaitan antara sistem dalam tubuh manusia. Jadi untuk pembelajaran ataupun standard pembelajarannya ialah 2.31, murid boleh menjelaskan melalui contoh perkaitan antara sistem dalam tubuh manusia. 2.3.2 menakul kepentingan penjagaan semua sistem dalam tubuh manusia supaya berfungsi dengan sempurna, dan 2.3.3 menjana idea cara memelihara sistem dalam tubuh manusia bagi menjamin kehidupan yang sihat. Baiklah, bagi memahami perkaitan antara sistem di dalam tubuh manusia, cikgu hendak murid-murid semua boleh merujuk pada buku teks pada muka surat 34 hingga 41 buku teks kamu. Murid-murid, tubuh manusia terdiri daripada beberapa sistem. Setiap sistem menjalankan fungsi yang berbeza. Setiap sistem juga saling berkait antara satu sama lain untuk memastikan tubuh kita berfungsi dengan baik. Masihkah kamu ingat akan sistem-sistem di dalam tubuh manusia yang telah kamu pelajari ini? Sistem-sistem di dalam tubuh manusia terdiri daripada sistem rangka, sistem pernapasan, dan sistem pencernaan. Baiklah, sekarang kita akan lihat semula sistem peredaran darah manusia. Sistem ini berkait rapat dengan sistem-sistem lain yang terdapat di dalam badan. Baiklah murid-murid, untuk yang pertama kita akan lihat perkaitan di antara sistem peredaran darah manusia dengan sistem pernapasan. Sistem pernapasan mengangkut oksigen dan bergantung pada sistem peredaran darah untuk menghantar oksigen ke seluruh tubuh. Sistem pernapasan juga bergantung pada sistem peredaran darah untuk membantu menyingkirkan karbon dioksida dari tubuh. Bagaimana pula dengan sistem rangka? Sistem peredaran darah mengangkut oksigen dan nutrien kepada sistem rangka untuk membantu pembesaran tulang. Sistem rangka pula melindungi tubuh dan organ-organ pernapasan dan peredaran darah seperti paru dan jantung manusia. Mari kita lihat perkaitan sistem pencernaan pula. Sistem peredaran darah mengangkut oksigen kepada sistem pencernaan. Sistem pencernaan membekalkan nutrien kepada organ seperti jantung supaya ianya dapat terus berfungsi dengan baik. Adakah sistem peredaran darah dapat berfungsi dengan sendiri? Sistem di dalam tubuh manusia tidak dapat berfungsi secara sendiri. Sekiranya salah satu daripada sistem ini gagal berfungsi, sistem yang lain akan turut terganggu. Cuba kita lihat situasi yang berikut. Situasi ini menunjukkan keadaan ketika tercekik makanan. Situasi tercekik makanan mengganggu beberapa sistem di dalam tubuh manusia. Seseorang yang tercekik makanan akan menyebabkan sistem pencernaannya terganggu di bahagian esofagus. Makanan yang terperangkap di esofagus akan menghalang udara memasuki trakea dan akan menyebabkan sistem pernapasan manusia terganggu kerana mengalami kesukaran untuk bernapas. Situasi yang kedua ialah ketika tulang kita patah. Tulang yang patah juga menjejaskan beberapa sistem di dalam tubuh manusia. Tulang tangan yang patah menjejaskan sistem rangka.
Pada masa yang sama, tangan akan membengkak kerana pengaliran darah dalam sistem peredaran darah turut terganggu. Baiklah murid-murid, sekarang mari kita lihat kepentingan penjagaan semua sistem di dalam tubuh manusia. Semua sistem di dalam tubuh manusia perlulah dijaga supaya dapat berfungsi dengan baik. Apakah yang akan terjadi sekiranya sistem di dalam tubuh kita tidak dijaga dengan baik? Situasi di bawah menunjukkan bagaimanakah amalan pemakanan sihat dapat menjaga sistem peredaran darah kita. Jantung merupakan satu daripada organ yang penting dalam sistem peredaran darah. Salur darah di dalam jantung menjadi sempit akibat pembentukan plak daripada kolesterol berlebihan di dalam badan. Apakah kesan daripada pembentukan plak kolesterol? Pembentukan plak kolesterol terutama sekali dalam salur darah di dalam jantung, ianya menyebabkan kita terdedah kepada sakit lemah jantung. Sebagai info tambahan, kolesterol ialah sejenis lemak yang terdapat di dalam darah. Hati menghasilkan kolesterol untuk badan. Kolesterol juga terdapat dalam makanan. Kolesterol diperlukan untuk membantu bahagian badan seperti otak, kulit dan organ untuk berfungsi. Pengambilan kolesterol yang terlalu banyak berbahaya kepada tubuh manusia. Situasi yang kedua pula menunjukkan mengapa kita perlu menjauhi tabiat buruk seperti merokok. Tabiat buruk seperti merokok boleh menyebabkan kesan yang buruk ke atas paru-paru kita. Oleh itu, kita akan mengalami kekerapan batuk dan juga sesak napas. Situasi yang ketiga pula menunjukkan mengapakah pemakaian alat pelindung seperti topi keledar sangat penting. Topi keledar sangat penting untuk melindungi tengkorak kita. Apabila berlaku kemalangan, topi keledar berfungsi untuk melindungi tengkorak. Yang terakhir ialah mengapa kita perlu menjaga sistem pencernaan kita. Kita perlu menjaga sistem pencernaan supaya dapat mengelak kita sembelit. Oleh itu, kita digalakkan untuk meminum air dengan banyak dan secukupnya. Baiklah murid-murid, setakat ini sahaja untuk pelajaran pada kali ini. Diharap murid-murid sudah memahami tajuk yang telah dipelajari. Sehingga berjumpa lagi. Selamat belajar.